Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak kira siapa, pasti akan melalui sisi hitam dan putih dalam kehidupan kita. Sekiranya sisi putih yang datang dalam hidup kita, bersyukurlah. Jika sisi hitam yang datang, tabah dan sabarlah menghadapinya. Pasti ada jalan keluarnya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan tidak terlalu terlewat rasanya untuk saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaannya, serta dipermudahkan segala urusan baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini, dalam segmen isu semasa, saya akan terus membicarakan soal politik yang berjodoh PRU Cipta Sejarah Politik Tersendiri. PRU 15 Cipta Sejarah Politik Tersendiri. Apa agaknya sejarah yang dicipta? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembicaraannya. Jom kita. Jom kita berbicara mengenai PRU 15 Cipta Sejarah Politik Tersendiri. PRU 15 yang diadakan pada 19 November lalu telah mencipta banyak sejarah besar yang kita semua rakyat yang membuat keputusan dan mengundi sendiri tidak menjangkakannya. Siapa yang menjangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai Perdana Menteri? Memang di kalangan pendokong dan penyokong PH mengharapkannya, tapi mereka tetap tidak menjangkakannya. Walaupun PH gagal memenangi pilihan raya ini secara mutlak, namun pemimpin dambaan perjuangan reformasi lebih 20 tahun untuk menjadi Perdana Menteri tetap terlaksana. Semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berubah dan tetap menjadi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dulu. Berjuang untuk melakukan reformasi keseluruhannya, berjuang melawan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, juga menegakkan keadilan yang total. Jangan biarkan yang kaya terus membina dan mengaut kekayaan tanpa mengambil kira nasib rakyat yang melarat. Jangan biarkan rakyat hidup susah dan mengemis di negara sendiri, sedangkan Allah menganugerahkan kekayaan semula jadinya banyak di negara kita ini. Diharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membiarkan golongan seni dan budaya terkia-kia meraih rezeki. Sedangkan golongan ini adalah golongan pemikir yang dapat membina tamadun bangsa. Golongan ini juga susah mendapat pembiayaan untuk menganjurkan program.
Saya amat berharap Datuk Seri Anwar dapat melihat perkara ini, dan saya yakin kerana Datuk Seri Anwar memang suka dengan ilmu, seni dan budaya. Nanti kita bicarakan soal pengharapan rakyat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di ruangan yang lain. Sejarah seterusnya, siapa sangka PH dan UMNO boleh bekerjasama membentuk kerajaan. UMNO BN bukan hanya berada di pinggir kerajaan, malah berada dalam mainstream kerajaan. Dalam keterpaksaan demi menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong, gabungan ini dapat dibentuk dan dikabarkan kerjasama ini akan diteruskan dalam pilihan raya DUN yang bakal diadakan nanti. Sebelum kerjasama ini dapat dijalin, pemimpin PH dan UMNO BN perlu turun ke akar umbi dan menjelaskan kepada rakyat. Ini kerana berpuluh tahun baik pemimpin PH terutama DAP juga pemimpin UMNO BN memomokkan bahawa parti lawan itu musuh utama mereka. Sekiranya penerangan ini berjaya dibuat, yakinlah gabungan PH bersama UMNO BN akan menjadi wadah politik berwajah baru yang cukup kuat dan pasti sukar digugat. Dalam pilihan raya ini juga, PN berjaya membuat kejutan. Rata-rata kawasan yang ditanengi oleh PN ialah kawasan Melayu, dan di kawasan itu PN akan bersaing dengan UMNO BN juga PH yang diwakili oleh PKR atau Amanah. PN telah memenangi di 74 kursi Parlimen kawasan Melayu. Lazimnya, gabungan baru sukar mendapat sokongan yang agak baik. Kita lihat GTA yang digerakkan oleh Tun Dr. Mahathir pun kecundang, malah calonnya hilang wang pertaruhan. Kejayaan agak baik PN kerana dana pilihan raya yang besar. Kita dapat lihat bahan-bahan kempen PN agak banyak mengalahkan gabungan dan parti-parti lain. PN juga berjaya mengeksploitasikan isu bangsa dan agama yang melampau dan menggunakan TikTok untuk mempengaruhi anak muda. Dan satu lagi sejarah yang cukup besar dan pastinya tidak terfikir oleh kita ialah kekalahan teruk mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan. Lebih teruk lagi apabila Tun Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Utama Haji Mukhris hilang wang pertaruhan. Di samping itu, PRU ini buat pertama kalinya menghasilkan keputusan Parlimen yang tergantung. Tidak ada parti atau gabungan parti-parti politik boleh membentuk kerajaan bersendiri tanpa bergabung dengan mana-mana parti atau gabungan parti. Diyakini PRU 15 suka dilupakan oleh ramai orang, khususnya di kalangan penyokong dan pendokong reformasi yang berjuang lebih 20 tahun. Begitu juga kepada pentaksub Tun Dr. Mahathir bukan saja kalah, malah kalah dengan pukulan KO. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini.
Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya. Kawan-kawan juga boleh komen dan mengikut pandangan kawan-kawan di ruangan komen. Ini dapat dijadikan sesi pencambahan minda. Cuma elakkan diri dari maki dan hamun. Kita manusia yang bertamadun dan perlu membina akhlak dan moral yang baik. Saya juga ingin mengingatkan kawan-kawan, jangan sekali-kali menyokong calon atau parti sembrono. Kita perlu berfikir, ini kerana pemilihan kita akan dapat menentukan pembangunan kawasan dan negara kita untuk kemaslahatan masyarakat. Berpolitiklah secara bijak. Jangan biarkan ahli politik menjadikan kita alat politik mereka. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.